Kita bersama dengan Dr. Nasrul Muhaimin M. Mokhtar, Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Kesihatan Prima Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia sebentar tadi. Baik, seterusnya ada topik lain juga kami ingin bincangkan dan juga kupaskan di Siasat Pagi Malaysia hari ini berkenaan dengan pengukuhan sempadan tanpa dipolosi, terutamanya sepanjang wabak pandemik COVID-19 ini. Jadi ada dua tetamu di studio kami bawakan untuk berbincang berkenaan topik ini. Kedua-duanya wakil daripada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Selamat datang diucapkan kepada Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim, Pengarah Maritim Negeri Selangor, dan juga Lieutenant Komander Maritim Tengku Muhammad Nizam Tengku Zakaria, Ketua Juruterbang Skuadron Helikopter AS365N3 Dolphin. Khabar kedua-duanya sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lagi. Okey. Difahamkan kedua-duanya pun memang bertugas sepanjang tempoh PKP dan sepanjang bulan Ramadan ya. Dan terima kasih juga kerana meluangkan masa bersama kami di Smart Pagi Malaysia. Mungkin juga kalau kita ingin tanya terlebih dahulu kepada Kapten Muhammad Rosli lah. Kalau kita lihat sepanjang tempoh PKP ini, dalam kita bukan sahaja memerangi COVID-19 tapi juga pada masa sama menjaga kawasan perairan negara supaya tidak adalah pendatang tanpa izin datang membelosi kawasan negara. Nanti ada pula kes import yang berlaku dan sebagainya. Bagaimana untuk operasi ataupun perjalanannya? Assalamualaikum, selamat pagi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia dan juga pengacara pada pagi ini kerana menjemput kami sebagai wakil Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bagi menerangkan tentang peranan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di dalam pengawalan pengairan negara. Ini semua sedia maklum tugas dan peranan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di dalam menguatkuasakan undang-undang persekutuan di zon maritim dan termasuk juga ini mencari dan menyelamat di zon maritim Malaysia. Okey, kita balik pada topik perintah kawalan pergerakan. Ini kita mengimbau balik daripada mana bermulanya COVID-19 ni pada hujung Februari dan awal Mac. Sebelum tu, masa tu PKP dia belum bermula lagi perintah kawalan pergerakan. Tetapi pengurusan tertinggi APMM telah mengambil tindakan yang drastik dan mengarahkan seluruh maritim negeri dan juga bahagian udara kita untuk mempertingkatkan kawalan perairan negara daripada dibolosi oleh pendatang tanpa izin. Sebab kita tahu pada masa itu ada kluster daripada UDA, kluster daripada tablik yang mana sejarah diorang ni semua bermula daripada luar negara. Sama kat kluster tablik yang mana daripada luar negara datang berbulan dan berlaku. Jadi tujuan kita mempertingkatkan kawalan tu bagi mengekang kemasukan pendatang tanpa izin yang kita tidak tahu macam mana keadaan kesihatan diorang. Sebab kita sedia maklum bukan setakat negara kita saja terjejas dengan COVID-19 ni, tetapi negara jiran kita juga terjejas. Jadi kalau kawalan keselamatan kita longgar menyebabkan diorang berjaya membelosi perairan negara, mungkin akan wujud kluster-kluster baru. Mungkin kluster nelayan ataupun kluster amah, kluster tapak pembinaan yang kita nampak apabila dia lepas. Sebab kita nampak dalam negara ni setengah-setengahnya yang kita nak, bukan kita nak menunding jari dia orang ni lebih kepada nak tenaga kerja yang murah. Jadi dia orang tak indahkan tentang kesihatan ni. Terutama kita ambil fokus dalam maritim, kita fokus pada komuniti maritim. Kita nampak kesan paling besar pada sektor perikanan apabila dia menggajikan pekerja warga asing yang ada terlibat dengan COVID ni. Dia boleh besar merebak dia sehingga boleh pergi ke curug-curug kampung ke mana. Kita tahu industri ikan ni yang orang cakap rakyat Malaysia ni memang ini makanan harian, huji. Jadi pergerakan penghantaran dari segi pasar akan merebak, akan menjadi lebih buruk. Dari situ ni permulaan ni daripada pengurusan tinggi kita meningkatkan kawalan sehingga sampai satu tahap Kerajaan Malaysia mengumumkan perintah kawalan pergerakan pada tak silap saya pada 18 Mac. Pada 18 Mac sebab masa tu peningkatan kita tengok COVID-19 ni sedang meningkat. Jadi bagi mengekang penularan ni menjadi lebih serius, PKP perintah kawalan pergerakan juga merangkumi di zon maritim Malaysia di mana pergerakan pintu masuk kita tengok pintu masuk macam feri dihentikan. Walaupun dalam tempatan daripada luar negara pun dihentikan, pertukaran kru kapal dagang keluar dan masuk dilarang sama sekali.
aktiviti rekreasi seperti memancing, pelancongan juga dilarang. Ini bagi untuk mengelakkan penularan wabak ni. Di situ kita tengok peranan APMM daripada kita mengekang kemasukan parti. Jadi kita bertanggungjawab juga di bawah Akta 342 untuk buat pemantauan bagi rakyat mematuhi, terutama Komite Maritim mematuhi tentang ni perintah pergerakan ya. Pada permulaan memanglah kita rasa satu tugas tanggungjawab yang besar bila kita buat rondaan, kita mendapati masih ada pada peringkat permulaan matu rakyat belum nampak lagi tentang kesan ni ya. Jadi lebih kurang ni 28 Mac ni kita telah melancarkan ops yang dipanggil ops COVID-19 yang mana menggabungkan agensi pengurusan maritim Malaysia dengan pihak PDRM khususnya Polymerase. Ramai sebenarnya anggota yang terlibat di lapangan untuk melaksanakan pengawalan sempadan daripada di Bolos ini. Jadi antara mereka yang terlibat juga di lapangan di sini kami bawa juga wakilnya iaitu Lieutenant Commander Maritim Tengku Muhammad Nizam sendiri. Tuan Nizam mungkin boleh kongsikan bagaimana sewaktu PKP ini kerja-kerja yang dijalankan di lapangan pasti ada perbezaan dapat dirasai, mungkin kerja yang agak lebih sikit masa dan sebagainya. Jadi kita nak minta untuk Tuan untuk kongsikan apa perbezaan dirasai sebelum dan juga semasa PKP dalam melaksanakan tugas di lapangan. Okey, terima kasih pengacara dan Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Juga tak terlewat kot salam Ramadan ya. Okey, balik kepada soalan cik tadi, selaras dengan perintah kawalan pergerakan dan kehadiran Ramadan dan bulan puasa ni dan juga arahan ataupun tindakan drastik yang dikatakan oleh Kapten Rosli tadi. Perbezaannya bagi saya agak ketara, di mana kita telah meningkatkan kita punya penugasan terutamanya bagi pesawat di bahagian operasi udara APMM. Kita telah menggandakan pemantauan dan penguasaan di kawasan zon maritim Malaysia. Dan dengan aset-aset yang kita ada dan juga jumlah anggota yang kita ada sekarang ni ditambah dengan National Task Force yang telah diwujudkan baru-baru ini dan juga Ops Bersepadu yang dilancarkan oleh kerajaan. Okey, alhamdulillah lah kita walaupun dalam keadaan kekangan anggota dan sebagainya, kita masih lagi mampu untuk mengekalkan keamanan dan keterkawalan perairan negara kita so far. Alhamdulillah. Baik, Kapten, kalau kita lihat untuk pelaksanaan untuk memastikan kawasan zon maritim di khususnya di negeri Selangor itu, kerana kita tahu juga di situ ada aktiviti perikanan, nelayan dan sebagainya. Mungkin untuk sepanjang tempoh PKP ini bagaimana pergerakan nelayan di situ? Adakah terkawal ataupun mereka pun patuh dengan arahan yang dikeluarkan? Sepanjang pemantauan kita di dalam tempoh ni kawalan pergerakan termasuk kawalan pergerakan bersyarat, kita mendapati nelayan ataupun komiti pelaut mula sedar tentang pentingnya pemantauan pada ini. Dan setakat ini apa yang kita perhatikan, ini hampir 97% telah mematuhi peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pihak kerajaan. Mereka patuh itu mereka tidak datang membuat penangkapan ke ataupun ada juga tapi mungkin bilangan yang sedikit. Untuk ni perikanan khususnya nelayan memang satu yang kita cakap ni apa yang pekerjaan penting untuk kelangsungan makanan untuk rakyat Malaysia. Jadi dia orang masih meneruskan juga aktiviti tapi dengan minimalkan dia punya ni minimalkan dia punya kru ada setengah 20 orang tu kita nasihatkan dia orang kurangkan untuk ini mengelakkan daripada jangkitan sebab kita tak tahu kemungkinan besar ada ni yang melakukan jangkitan dan juga apabila sampai pendaratan ikan kita nasihatkan tak membenarkan kru bot ni khususnya warga asing turun ke darat bagi mengelakkan penularan. Setiap agensi yang terlibat untuk membantu dalam mengekang pandemik COVID-19 ini pasti ada SOP yang perlu dipatuhi oleh mereka sendiri. Tak kira PDRM, ATM, JBPM sendiri. Jadi pasti APMM juga ada SOP yang ditetapkan untuk memulakan kerja di lapangan. Jadi mungkin Tuan Nizam boleh kongsikan apa antara rutin harian sebelum bekerja dan juga membantu melaksanakan tugas-tugas yang telah pun diarahkan.
Ya, terima kasih. Bagi bahagian operasi udara maritim Malaysia, khususnya di stesen udara maritim Subang, pekalan udara kita di Subang, so far kita mempunyai 8 buah aset yang merangkumi 61 kru udara yang melibatkan penerbang, penolong juruterbang, kru udara, perenang penyelamat, tidak termasuk kru ataupun anggota daripada bahagian pentadbiran dan juga teknikal. So jumlah anggota yang agak ramai di sini mungkin boleh mendatangkan risiko lah penularan COVID-19 ini di tempat kerja kita. Walaupun kita punya operasi ataupun penugasan kita itu melibatkan hanya 3 ke 4 orang anggota pada satu masa dalam sebuah pesawat, tapi dengan pergaulan ataupun dengan keadaan stesen yang kita dah sedia maklum, kita ada centralized aircon dan sebagainya, ya. So penularan tu memang tak dapat dielakkan kalau ada. So tapi alhamdulillah dengan SOP yang kita dah tetapkan selaras dengan saranan kerajaan, setiap anggota ataupun pekerja-pekerja yang datang ke pejabat setiap hari mestilah dengan tanpa gagal kita akan memeriksa suhu badan mereka. Mereka diwajibkan untuk sanitize tangan orang dulu dan kerap basuh tangan apa semua. And then of course lah penutup muka perlu dipakai. Dan untuk aset-aset yang kita ada sebelum dan selepas penugasan setiap pesawat yang penugasan yang dilakukan, kita akan sanitize ataupun kita akan desinfeksi pesawat ataupun aset-aset. Apa kita akan basuh, kita akan sanitize pesawat-pesawat tersebutlah. Ini untuk kesinambungan untuk kru yang akan terbang selepas itulah. Disinfeksi itu dilakukan oleh anggota APMM ataupun ada je BPM yang datang untuk melakukan ini? APMM kita ada melantik kontraktor-kontraktor untuk melakukan kesenggaraan berkala untuk semua pesawat-pesawat APMM, termasuk juga aset-aset lain percaya di aset-aset di permukaan ya tuan. Jadi mereka-mereka ini akan dipertanggungjawabkan untuk melakukan disinfeksi pesawat tersebutlah. Baik, sepanjang pemantauan dalam tempoh PKP ini, ada tangkapan yang dibuat ataupun walaupun kita tahu memang sudah diperketatkan, tapi ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun pendatang asing yang masih lagi cuba untuk membolosi sempadan negara? Di sepanjang tempoh ini perintah kawalan pergerakan, apa yang dari segi pemantauan perhatian kita memang setakat ini tiada tangkapan yang dibuat tentang pencerobohan warga asing cuba masuk perairan negara. Sebab apabila PKP dilaksanakan, kita nampak penurunan ni kes ni ataupun cubaan penduduk negara disebabkan sektor ekonomi dalam negara kita ni banyakkan yang ditutup, hanya sektor-sektor penting. Jadi ni kemasukan parti ni dia bergantung pada permintaan. Bila ada permintaan, ada kemasukan. Apabila penutupan berlaku, mana permintaan tiada, mana tiada pergerakan. Jadi maksudnya mana tiada, kalau dia masuk pun tiada tujuan. Tapi apabila masuk peringkat PKB, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dilonggarkan, banyak sektor dibuka, kita menampak ancaman kemasukan tu akan berlaku. Tapi memandangkan pada bulan Ramadan dan sambutan Hari Raya, diorang ni lebih fokus pada keluar untuk balik. Ni pada sejarah kita pada tahun lepas pun, walaupun bukan isu COVID pun, memang bulan Ramadan ni diorang akan balik. Tapi kita jangkakan selepas Hari Raya akan ada cubaan kemasukan, sebab disebabkan sektor-sektor ni dah dibuka balik. Di kawasan zon maritim di Malaysia sendiri, mungkin boleh kongsikan juga dan juga berikan sedikit pencerahan kawasan merah di sekitar perairan di Malaysia ini yang sering kali mudah dibolosi, yang mendapat peningkatan sedikit kedatangan pendatang asing tanpa izin di kawasan mana? Kalau kita tengok dari segi sudut geografi Malaysia ni, kita tengok Selangor adalah negeri yang paling maju dalam negara dan kedudukan strategik berhampiran dengan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Lagi satu berhampiran juga dengan negara jiran. Daripada sepadan negara hingga pendaratan ke Selangor ni lebih kurang dalam 40 minit. Kalau dia menggunakan bot, dia boleh merentas masuk. Jadi titik panas di dalam Malaysia yang ternampak selain pada Johor Bahru, pendepayan dari Johor adalah negeri Selangor.
Jadi dari segi itu kita mempertikatkan, khusus Negeri Selangor mempertikatkan kawalan. Dan yang terbaru ni seperti yang dicakap tadi, National Task Force telah mengadakan Op Benteng, Op Bersepadu melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, PDRM dan FMM dan agensi uniform lain seperti JIM, bagi mengekang kemasukan ni. Kerana bukan itu saja yang perlu dipantau, kerana kalau kita sebut saja kawasan perairan di negeri Selangor, kita lihat juga kawasan Selat Melaka ini antara tumpuan utama laluan kapal dagang, kapal persiaran juga. Itu juga bagaimana untuk sepanjang tempoh PKP, pergerakan kapal dagang dan juga kapal persiaran? Untuk kapal dagang dan kapal persiaran dan tempoh PKP atau PKPB ni masih belum ada pelonggaran syarat. Macam kapal persiaran masih tak dibenarkan lagi untuk masuk atau merapat ke jeti ataupun menurunkan kru-kru terutama bagi asing ke negara. Masih gini. Jadi kita pun bekerjasama dengan Jabatan Laut ataupun lembaga pelabuhan bekerjasama bagi memastikan tiada kemasukan kapal-kapal ini. Tuan Nizam sendiri selaku Ketua Juruterbang Skuadron Helikopter ni, mungkin boleh perincikan sikit apa tugas kerja, bidang kerja yang dilakukan setiap hari untuk membantu penguatkuasaan daripada pihak IPMM ni sebenarnya? Okey, untuk bahagian operasi udara khususnya, kita akan mendapat arahan daripada Pusat Operasi Maritim yang bermekalan ataupun tepat di Ibu Pejabat Maritim Malaysia di Putrajaya, di mana mereka akan merangka penugasan untuk pesawat dan juga selalunya untuk kapal sekali untuk setiap bulan, dan kita akan melakukan penugasan pemantauan di zon maritim Malaysia itu berdasarkan pada penugasan tersebut. Jadi selalunya apa yang kita akan lakukan adalah mengikut standard operasi kita yang telah ditetapkan. So kita akan melakukan penerbangan di kawasan zon maritim Malaysia yang diarahkan. Okay, itu tidak termasuklah daripada Perlis sampailah ke Tawau. Satu trip selalu berapa lama? Dia bergantung kepada pesawat tersebut. Bergantung pesawat, bergantung kepada jam penerbangan yang boleh dilakukan. Had penerbangan. Had penerbangan ini pula bergantung kepada berat yang terkesan oleh minyak, jumlah orang, jumlah peralatan yang kita bawa atas pesawat itulah. Paling lama berapa lama pernah terbang? Selalunya untuk helikopter normal operating range dia adalah 2 ke 3 jam. Okay. Kalau 2 ke 3 jam tu kita boleh cover west of Peninsula Malaysia ni lah. Okey, kalau untuk pesawat sayap kaku yang kita ada CL415 MP tu, endurance ataupun had penerbangan ni adalah 4 ke 5 jam. So selalunya mereka ni akan bertugas ataupun melakukan pemantauan di seluruh Semenanjung sehinggalah ke Sabah dan Sarawak lah. Baik, mungkin juga ini kita berikan satu kesempatan dan peluang kepada pihak IPMM sendiri untuk memberikan penghargaan kepada anggota yang terlibat sepanjang tempoh operasi PKP Ramadan dan juga menjelang Aidilfitri ini. Kapten Rosli. Okey, terima kasih. Ini pertama kali ialah pengorbanan Barisan Harapan terutama di laut merisikokan diri tentang jangkitan COVID-19 bukan sebagai untuk negara, untuk diri sendiri pun diorang berhadapan dengan ni. Jadi di atas semangat pengorbanan diorang ni, saya mengucapkan bagi pihak Urusan Tinggi IPMM mengucapkan penghargaan kepada tugas dan peranan diorang di dalam membantu kita berkorban untuk negara di samping itu juga di dalam menyambut bulan Ramadan dan juga akan menjelang Aidilfitri. Kemungkinan besar diorang ni tak dapat beraya bersama keluarga di kampung di dalam menggalas tugas-tugas dan amanah negara. Dan lagi sekali saya ucapkan terima kasih di atas pengorbanan perwira-perwira negara. Okey, baik. Terima kasih kepada kedua-duanya bersama kami untuk kongsi berkenaan bagaimana pihak agensi penguatkuasa maritim Malaysia memberikan pada mereka dalam mengukuhkan sempadan daripada dipolosi sewaktu pandemik COVID-19 ini.